Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Jadi kita sambung kembali berkenaan dengan mawani'u al-irsi. Mani' ataupun penghalang kepada perwarisan. Kita telah lihat kepada syarat, rukun dan juga sebab. Syarat, rukun dan sebab, kalaulah ketiga-tiga perkara ini dapat dipenuhi. Syarat pewarisan sudah ada. Terbukti kematian pewaris, hidupnya waris, kemudian rukun-rukun sudah cukup. Tetapi sekiranya ada salah satu daripada mani' kepada pewarisan harta ini, tidak akan berlaku pewarisan. Mawani'ul irsi salasatun. Penghalang kepada pewarisan itu ada tiga. Salasatun. Awalan ar-raqu bikulli anwa'ihi. Ar-raqu ialah perhambaan dengan segala jenis, segala bentuk perhambaan. Maksudnya, kalaulah pewaris atau pengwaris itu sendiri adalah mempunyai masalah perhambaan, mereka ni adalah hamba, maka akan berlakulah halangan daripada berlakunya proses perwarisan antara si mati dan juga pewaris, si mati dan juga waris, sama ada sebelah pihak ataupun kedua-duanya, sama ada si mati itu sendiri adalah hamba ataupun waris adalah hamba, jadi berlakunya halangan daripada perwarisan. Ar-raqu bikulli anwa'ihi, iaitulah yang pertama segala jenis perhambaan, wa huwa ajzun hukmiyun yaqumu bil insani bisababil kufri, iaitulah suatu ajzun, lemah dari sudut hukum. Dari sudut hukum lemahnya orang yang bergelar hamba ini, walaupun dari sudut badannya mungkin gagah, mungkin perkasa, tetapi dari sudut hukum ianya satu kelemahan yang ada pada satu-satu manusia, yang ada pada manusia dengan sebab kekufuran. Bisa babil kufri, dengan sebab hamba ini yang asalnya adalah ditawan oleh orang kafir dengan sebab kekufuran, ataupun dengan sebab dia sendiri tidak boleh memiliki harta. Kerana ianya telah dimiliki oleh orang lain. Mana dia sendiri dan juga segala hartanya adalah milik kepada orang lain. Ini merupakan satu lemah dari sudut hukum. Wa huwa mani'un minal janibaini, ianya menghalang daripada dua pihak. Sama ada muwaris dengan waris. Farraqiqu la yarithu, maka hamba dia tidak boleh mewarisi. Kalaulah berlaku kematian keluarganya, orang lain dapat harta pusaka, tetapi hamba yang ada hubungan dengan si mati, hubungan waris, tidak boleh mewarisi. Li'annahu, kerana ianya hamba ini, lau warasa, kalaulah dia mewarisi, lau warisa, kalau dia mewarisi, lakana, nescaya apa yang yarisuhu, apa yang diwarisinya adalah lisayyidihi, untuk tuannya. Jadi harta milik hamba adalah harta kepada tuannya. Manakala hamba ramai yang dimiliki oleh tuannya, segala hamba, semua waris hamba itu meninggal, boleh kepada hamba, harta hamba itu akan boleh pula kepada tuannya. Jadi pemilikan seorang yang mati kepada waris yang merupakan hamba bukanlah hakikat sebenarnya diberi milik kepada hamba, tetapi diberi milik kepada tuannya. Mana apa yang menjadi milik hamba adalah milik kepada tuannya sendiri. Wa huwa ajnabiyyun minal muwarrisi, jadi hamba ni walaupun dia adalah waris, tapi ianya seolah-olah orang asing, kerana tuan dia ni adalah orang asing daripada si mati. Wa huwa la yurisu aidan, dan juga dia tidak boleh diwarisi. La yurisu aidan, dia juga tidak diwarisi. La yurasu aidan, dia juga tidak diwarisi.
Li'annahu la milka lahu, kerana dia tidak mempunyai milik. Kerana dia tidak ada milik. Bal huwa wa ma ma'ahu milkun li sayyidihi. Bahkan dia dan apa saja yang berserta dengannya, pakaiannya, kalaulah dia ada gelang, dia ada rantai, dia ada apa-apa pakaian milik dia sendiri, ada kekayaan ataupun ada emas perak ke, merupakan milik kepada tuannya. Jadi hamba dan segala miliknya adalah milik kepada tuannya. Yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-qatlu. Al-qatlu, iaitulah pembunuhan. Bunuh. Bunuh menjadi penghalang. Bunuh ni bunuh apa? Maksudnya, bunuh di sinilah bunuh yang melibatkan antara waris dengan pewarisnya. Waris membunuh si mati. Fala yarisul qatilu minal maqtuli syai'a. Maka tidak mewarisi oleh pembunuh. Pembunuh tidak mewarisi daripada mangsa bunuhnya sesuatu. Daripada orang yang terbunuh, orang yang dibunuh. Sesuatu pun, sesen pun tidak mewarisi. Sawa'un qatalahu amdan, sama ada dia bunuh dengan sengaja. Au khata'an, ataupun bunuh tersalah bunuh. Bihaqqin, bunuh dengan hak. Au bighairi haqqin, bunuh tanpa hak. Bunuh dengan hak ni maksud dengan kebenaran lah, dengan sebab seorang itu pewarisnya melakukan salah satu daripada, contohnya daripada 3 perkara. Sayyibuz zani, dia berzina, dia telah musa, dia berzina. Kemudian orang yang murtad, yang keluar daripada Islam, lalu dia pembunuh, dan orang yang dibunuh itu adalah keluarganya. Kemudian orang yang bunuh orang lain, mana sepatutnya dia kena jatuhkan hukuman bunuh, lalu dibunuhnya dengan hak ataupun tanpa hak. Au hakama biqatlihi, ataupun waris ni menghukumkan, menjatuhkan hukuman bunuh. Jadi hakim ni boleh jadi orang yang mempunyai hubungan dengan si mati ini dan dia yang menjatuhkan hukuman bunuh. Jadi hakim tersebut bila dicari-cari warisnya, tiba-tiba hakim itulah, qadi itulah warisnya yang tinggal. Jadi qadi ataupun hakim yang telah menjatuhkan hukuman itu tidak boleh mewarisi harta si mati ini. Au syahida alaihi bima yujibul qatla, ataupun dia telah menjadi saksi ke atas si mati dengan penyaksian yang mewajibkan bunuh, yang menjatuhkan hukuman bunuh. Dengan sebab penyaksian tersebut membawa kepada pembunuhan orang yang didakwa. Jadi orang yang menjadi saksi tersebut tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuh, orang yang dijatuhkan hukuman bunuh. Au zakka man syahida alaihi, ataupun dia menyokong, dia telah memberi tazkiyah, menyokonglah, memberi sokongan, surat sokongan ke apa ke, kepada orang yang menjadi saksi kepada orang yang dijatuhkan hukuman bunuh. Orang yang dijatuhkan hukuman bunuh itu mempunyai hubungan dengan orang yang memberi tazkiyah. Jadi hubungan itu walaupun bunuh itu secara tidak langsung, tetapi dia juga mempunyai sebab kepada kematian, yang sama ada dia menjadi saksi sendiri ataupun dia menjadi penyokong kepada saksi yang membawa kepada hukuman bunuh. Li'annal qatla qat'ul muwalati, kerana bunuh ni adalah merupakan putus mualat, putus sokong menyokong antara satu sama lain. Wal muwalatu hiya sababul irsi, sedangkan mualat sokong menyokong antara orang yang hidup dengan orang yang mati ini adalah sebab kepada perwarisan. Jadi kalaulah dalam mazhab kita ni, mazhab Syafi'i, memang segala jenis pembunuhan menghalang daripada orang yang hidup mewarisi orang yang mati dengan sebab pembunuhan dengan apa-apa cara sekalipun. Ini adalah sebagai langkah untuk
saddu zara'i, langkah untuk menghalang daripada berlakunya sebab musabab yang boleh membawa kepada pembunuhan waris, kepada hilangnya nyawa waris. Ini adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa lil qatili syai'un ay min al mirasi wa qala aidan wa la yarisul qatilu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatil, tiada bagi pembunuh sesuatu pun, iaitu daripada harta perwarisan. Dan sabda Rasulullah juga, sabda baginda juga, wala yarisul qatilu, dan tidak mewarisi orang yang membunuh, oleh orang yang membunuh. Mana orang yang membunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Ini pembunuhan ini berlakunya sekatan daripada satu pihak. Lakinnal maqtula ataupun lakin al maqtulu yarisu min qatilihi. Tetapi orang yang dibunuh boleh mewarisi pembunuhnya. Pembunuh tidak boleh mewarisi orang yang dibunuhnya. Manakala tetapi orang yang dibunuh boleh mewarisi pembunuhnya. Contohnya, pelik juga ni dengar ni. Jadi contohnya macam mana? Kama iza jarrahal walidu. Sebagaimana contohnya bila seorang anak, al-waladu, seorang anak mencederakan abahu. Jarhan afdha bihi ilal maut. Yang mana cedera tersebut boleh membawa kepada mati. Anak mencederakan ayahnya. Cedera tersebut membawa kepada kematian ayahnya. Summa matal waladu. Kemudian matilah anak al-jarihu yang mencederakan tadi, yang melakukan perbuatan mencederakan ayahnya. Qabla abihi, sebelum ayahnya meninggal. Al-majruh, sebelum ayahnya yang dicederakan mati. Fa innal aba, maka sesungguhnya ayah yang cedera tadi yarisu, boleh mewarisi daripada anaknya yang menjadi pembunuhnya, anaknya yang membunuhnya. Jadi ayah yang dibunuh oleh anaknya tapi anaknya mati dulu. Boleh jadi anaknya lari dengan sebab ketakutan, lari dengan sebab ketakutan masuk dalam gaung ataupun masuk dalam telaga ke. Mati anak dia sebelum ayah mati. Jadi ayah boleh mewarisi anak. Li'annahu la mani'a yamna'uhu minal miras. Kerana tiada mani' terhadap ayahnya. Yamna'uhu, yang menghalang ayahnya minal miras, daripada perwarisan. Jadi penghalang dengan pembunuhan ni ialah dari satu pihak sahaja yang kena halang. Satu pihak yang kena halang, iaitulah pembunuh sahaja yang dihalang. Manakala mangsa bunuh boleh mewarisi pembunuh. Baik, yang ketiga, ikhtilafuddin, perbezaan agama. Bil Islami wal kufri, dengan agama Islam dan juga kufur. Baik, beza Islam dengan kafir. Maksudnya orang tu kalaulah dia murtad ataupun orang tu seorang tu dia masuk Islam, keluarganya masih lagi kafir. Antara kafir dengan Islam ni tak boleh mewarisi. Fala yarisu kafirun musliman wala yarisu muslimun kafiran linqita'il muwalati bainahuma. Maka tidak boleh mewarisi oleh orang yang kafir akan seorang muslim dan juga tidak mewarisi seorang muslim akan seorang kafir. Kerana terputusnya mualat, tolong menolong, bantu membantu, saling percaya mempercayai antara kedua-duanya. Jadi bila seorang masuk Islam ataupun seorang keluar daripada Islam, maka terputuslah mualat di antara mualat, tolong menolong ataupun percaya mempercayai antara satu sama lain. La yarisu, dalilnya la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Ini antara dalil daripada hadis. Wa haza wal murtaddu anil islami kafirun. Fa ifham haza, fahamilah perkara ini, dan orang yang murtad yang keluar daripada Islam dihukumkan sebagai kafir.
La yarisu min ahadin syai'a. Orang yang murtad ni, yang kafir ni, tidak boleh mewarisi seorang pun, sedikit pun daripada harta saudaranya yang Muslim. Harta anak beranaknya ataupun keluarganya yang Muslim. Wala yarisuhu ahadun. Dan tiada seorang pun boleh mewarisinya. Keluarganya yang Islam tak boleh juga mewarisinya. Bal maluhu yakunu fai'an. Bahkan hartanya menjadi harta fai'. Harta fai' iaitulah harta yang diperolehi dengan cara aman, bukan dengan cara perang. Li baiti malil muslimin, bagi baitil mal, bagi baitul mal orang Islam. Sawa'un iktasaba zalikal mala fil islami am fir riddati. Sama ada dia mendapatkan harta tersebut pada masa Islam ataupun semasa murtadnya. Jadi harta milik orang yang murtad ini adalah menjadi harta fai' kepada baitul mal orang-orang Islam. Jadi dia tak boleh mewarisi, keluarganya yang Muslim dan keluarganya yang Muslim juga tidak boleh mewarisi hartanya. Ammal kuffaru, adapun orang kafir, sama-sama kafir, fayatawarasuna ala ikhtilafi milalihim, maka mereka saling mewarisi meskipun berbeza agama mereka. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, antara kafir dengan kafir meskipun berbeza agama, sama ada agama asalnya agama samawi ataupun agama wasani ke, boleh belaka mewarisi antara satu sama lain. Fayarisu nasraniyun min yahudiyin, maka boleh mewarisi seorang yang beragama Nasrani, Kristian, daripada seorang yang beragama Yahudi. Kalaulah isteri Kristian, suami Yahudi, mati antara salah seorang daripada keduanya, katakanlah Yahudi itu mati, maka isterinya yang beragama Nasrani boleh mewarisi suami yang beragama Yahudi. Wa yahudiyun min majusiyin wa majusiyun min wasaniyin wa kadzalika al-aqsu fi jami'ihim, dan boleh mewarisi seorang Yahudi daripada seorang yang beragama Majusi. Orang Yahudi boleh mewarisi orang yang beragama Majusi yang menyembah api, dan orang yang beragama Majusi boleh mewarisi orang yang menyembah berhala, min wasaniyin. Maksudnya Majusi dengan Buddha ataupun dengan Hindu boleh mewarisi. Dan demikianlah sebaliknya dalam kesemua. Orang yang beragama Majusi boleh mewarisi orang yang beragama Yahudi. Orang yang beragama Wasani boleh mewarisi orang yang beragama Nasrani, ataupun yang beragama Majusi, yang beragama Yahudi. Begitulah sebaliknya antara mereka saling waris mewarisi. Li'annal kufra, ini adalah kerana kufur itu kulluhu millatun wahidatun, semuanya dikira satu agama. Fil irsi, dalam pewarisan harta. Jadi orang kafir ni agama mereka adalah dikira satu saja. Okay. Jadi kesimpulannya, apa yang kita ambil dalam beberapa tajuk untuk beberapa CD kali ini adalah berkenaan dengan yang pertamanya sebab syarat, sebab rukun dan juga halangan. Inilah hubungan antara keempat-empat tajuk ini, di mana syarat kepada pewarisan ini terbukti tahakkuk hayat, tahakkukul mauti, kemudian tahu hubungan pewarisan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Kemudian untuk waris pula, tahakkuk hidup, waris ini hidup, kemudian ada lebihan harta. Adanya lebihan harta untuk diwarisi. Kemudian rukun boleh kita bagi tiga, si mati yang pertama, kemudian yang kedua waris dan juga harta. Saling ada hubungan antara satu sama lain. Tetapi jika adanya halangan daripada pewarisan harta, sama ada bunuh, hamba atau berzina agama,
pewarisan harta ni walaupun cukup syarat, cukup sebab, rukun cukup, maka tidak akan berlakunya pewarisan harta. Jadi itu adalah ringkasan kepada topik kita, empat topik ini, empat tajuk ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan juga dapat menghadam, dapat menangani masalah-masalah yang berkait dengan empat tajuk yang kita sedang bicara dan juga telah bicarakan ini. Wallahu a'lam. Allah manfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.